Okay, ada. Okay. Test mic, test mic. Boleh dengar tak? Okay, ada. Sekejap Okay. Okay. So, hari ni topik kita akan bagi shout out kepada pesakit-pesakit COVID ataupun pesakit COVID yang mana ada simptom masalah sesak nafas tapi duduk kat rumah. Maksudnya yang tak tahu nak buat apa. Macam nak tidur pun rasa risau sebab tengah sesak nafas ni, tak tahu macam mana, apa nak buat ni. So, kita akan ajar sikit lah cara pernafasan yang betul dengan posisi-posisi yang senang untuk bernafas. Okay, so first kita akan tengok kita punya model sini, Raid. So, first kita akan ajar cara deep breathing. Maksud tu, nafas kita nak bagi oksigen tu masuk dekat paru-paru tu full, penuh. Okay, so cara dia ialah kita letak tangan dekat dada. Okay, dia bukan atas tapi antara perut, antara dada dengan perut. Sebab kita nak biar rasa dekat situ, biar dia masuk sampai bawah. Okay, so bila tarik nafas, kita tarik guna hidung. Kita akan hembus guna mulut. Kita tak payah tahan, cuma kita kena pastikan kita tarik nafas tu dalam-dalam. Maksudnya kita rasa sampai bawah ni, dia akan mengembung keluar. Okay, so tarik nafas. And then hembus. Macam itu. Biasanya, pernafasan deep breathing ni kita akan buat ke 3 ke 5 kali. Tapi kita tak boleh buat lebih. Sebab kalau buat lebih, kita punya paru-paru akan jadi, ni lah, penat lah. So kita akan, step dia kita akan start macam ni. Mula-mula kita akan nafas biasa dulu, 2 kali. Kita nafas biasa. Hembus. Okay, lagi. Hembus. Okay, dah 2 kali tarik nafas biasa. Lepas tu kita tarik nafas dalam. Okay, lepas tu tarik nafas. Hembus. Tarik nafas guna hidung. Hembus guna mulut. Tangan ni supaya kita tahu dekat mana, kita rasa kat mana yang kita nak dia mengembang. Okey, so itu tarik nafas yang dalam. So kita start dengan posisi. Posisi kita ada 3, iaitu dalam keadaan duduk, dalam keadaan diri dan juga dalam keadaan baring, iaitu tidur. Okey, so first dalam keadaan duduk. Kalau lah waktu tu tiba-tiba kita kena serangan macam sesak nafas ni, nak macam mana? Okey, so first kita boleh bungkukkan sikit badan. So kita restkan tangan kita. So kita boleh restkan tangan kita dekat peha. So kita akan tarik nafas macam biasa dulu. And then kita akan buat pernafasan deep breathing tu. Cara ni dia sesuai sebab apa? Kita nak biar pernafasan tu paru-paru belakang ni senang untuk kembang. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga boleh menangku dekat kita punya dagu. Supaya dia jadi lagi relax lah, supaya badan kita tak tergantung macam itu. So macam ini pun kita boleh amalkan pernafasan tu. Kalau ada cara nak buat dia, 2 kali pernafasan biasa, 5 kali deep breathing. Okey, ni posisi pertama, kedua. Dan keadaan duduk juga, posisi ketiga, ujung. Kita boleh kalau ada meja ke ataupun katil, so kita akan letak bantal ataupun benda yang tinggi untuk kita menampu atas tu. And then kita macam baring. Kalau macam gini mungkin dia boleh macam tinggi lagi sikit. So konon kalau kita macam tinggikan sikit, nanti kita baring. Yes. So benda ni dia akan bagi paru-paru kita kat belakang ni untuk mengembang. So kalau tarik nafas, hembus. Ni akan relaxkan pesakit-pesakit tu lah. Okay, pesakit COVID. Okay, ni dalam keadaan duduk. So next kalau dalam keadaan berdiri, tiba-tiba tengah buat kerja macam sesak nafas. Okay, so apa yang boleh buat? Okay, so kita boleh bengkokkan sikit kaki supaya kita tidak membungkuk sangat. Lepas tu, tangan ni kita bagi fix dekat atas katil ataupun atas meja. So bila tangan ni fix, dia akan membuatkan paru-paru kita nak mengembang tu senang. Dia akan lagi bagi dia punya pengembangan tu macam samalah rata dua-dua. So tangan kena fix. Okay, ini untuk yang berdiri. Berdiri ada satu je. Okay, boleh dapat tak? Okay, so next kita akan buat untuk baring. Biasanya kalau dalam untuk tidur, kita tidak galakkan pesakit-pesakit yang COVID untuk baring flat. Sebab bila baring flat, satu belakang punya paru-paru tu macam tertekan kan, dan dia akan susah untuk kita mengembangkan paru-paru tu dengan lagi banyak untuk dapat oksigen. So posisi yang first, yang paling bagus iaitu meniarap.
Okey, cuba menyarap. So menyarap kita perlukan 2 bantal. Satu kita letak dekat bawah perut. Lagi satu kita letak dekat kaki. So kalau letak kat kaki ni, so satu kaki ni kita boleh bend sikit. Ni. Yes. Boleh buka macam ni. So dia boleh ikut keselesaan. Dia boleh kita nak letak bantal ataupun towel je. Biasanya yang benda yang nipis sikit. So boleh tunjuk. So kalau boleh yang dekat perut ni, cari yang nipis sikit punya bantal. Okay, so position macam gini. Posisi ni sangat bagus. Kenapa? Dia nak bagi paru-paru belakang kita ni, kalau tarik nafas, dia akan mengembang elok. Belakang. Cuba tarik nafas. Okay, lagi sekali. Yes, dah ada naik. Hembus. Okay, so ni yang pertama. Yang kedua, posisi recovery iaitu mengiring. Okay, so biasa kalau mengiring, kita memerlukan 3 bantal. Satu bantal dekat kepala, satu lagi ni pegang, dan satu lagi kita letak dekat kaki supaya dia berehat macam ni. Okay, so biasanya kita akan sarankan untuk menukar position setiap 2 jam. So sometimes kita baring mengiring sangat, lama-lama pun kita tak selesa juga. So kita boleh baring menyarap. Untuk menyarap tadi, biasanya kita akan buat lepas 1 ke 2 jam lepas makan. Jangan tiba-tiba lepas makan terus menyarap, nanti boleh muntah ke pening ke macam tu. Okey, kalau untuk baring menentang pula, kalau boleh kita kena tinggikan sikit. Kalau ada katil yang boleh naikkan ataupun letak blok ke bawah tu, biasanya 30 ke 60 degree. So kita tak nak dia flat, so kita kena tinggikan sikit. Okey, cuba baring atas sikit. Okey, so macam gini. Ni pun kita boleh letak bantal lagi untuk tinggikan dia. Okey, lagi satu bantal kita akan letak dekat sini. Kaki bengkok dua-dua, lutut. Yes, macam ni. So dia tidak akan terlalu baring tegak. So kita kena naikkan supaya paru-paru tu senang untuk bernafas. Sebab kita tahu kan kalau COVID-19 ni dia akan attack kita punya paru-paru. Sebab tu orang akan ada sesak nafas. Okey, dan lepas macam ini kita akan boleh mengiring ke sebelah sana pula lah. Sama juga. So setiap 2 jam kita boleh tukar posisi. Dan dalam keadaan-keadaan macam ini boleh lakukan senaman pernafasan tu. Tapi ingat kita buat 2 ke 5 kali saja. Jangan lebih. So macam 2 ke 5 kali lepas 2 jam and then repeat balik exercise pernafasan. Okey, ada apa-apa soalan? Right. Okey. Jadi kalau macam tak ada apa-apa soalan, kita akan tamatkan di sini. Akan tetapi kalau ada soalan boleh tulis di ruangan komen di bawah. Jadi kalau macam apa-apa perlukan pertanyaan ataupun perlukan rawatan, boleh kontak kami di Afiq Fisioterapi lah. Boleh kontak kita kat Facebook ataupun boleh call nombor kami. Okey, so kalau tadi kita tamatkan di sinilah. Okey, jumpa lagi.